Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita bagi masa lagi 2 minit untuk bagi yang lain mana-mana yang lambat untuk bersama dengan kita untuk dapat bersama dengan kita lah. Kita akan mula pada 2.35 lah, lagi 2 minit insyaAllah. Setakat ni kita ada 11 orang. Saya menjangkakan waris-waris yang akan bersama dengan kita adalah seramai tidak kurang daripada 15 orang lah. Okey, insyaAllah. Saya rasa kita mungkin boleh mulakan program kita pada petang ini. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan seterusnya, adalah elok kita mulakan program kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli amri wa muqtatar min lisani wa qawqali wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Puan Marsitah binti Wahidun, iaitu sebagai penyelaras peperiksaan SPM bagi Ma'had Tahfiz Akademik Al-Quran Asy-Syamil ataupun dengan singkat nama sebagai ADSA. Jadi sebelum saya meneruskan program ini, biar saya perkenalkan diri saya dahulu. Semua dengar ya? InsyaAllah kalau semua dengar, jadi saya teruskan. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Saiful Azmi bin Omar. Penyelaras adalah ataupun pengurus Giat Mara Prima Tasik Glugo. Dan begitu juga sebagai penyelaras program
teknotafis yang saya akan bagi taklimat pada tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, insyaAllah. Dan pihak kami iaitu Giat Mara Pulau Pinang telah mendapat mandat dan juga satu ketetapan daripada pihak pembangunan ataupun pihak ICU, iaitu bahagian agensi penyelaras pelaksanaan penyertaan Bumi Putra Pulau Pinang bagi menjalankan program latihan kemahiran di pusat tahfiz dengan menjalankan program kemahiran di pusat tahfiz yang terpilih. Jadi alhamdulillah setelah kita melakukan beberapa pemilihan dan juga kita beberapa perbincangan bersama pihak-pihak tahfiz yang berada di dalam Pulau Pinang ini, negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah tahfiz Aqsa menerima dengan baik program yang kita akan cuba jalankan, iaitu dengan nama Teknotafis, Giat Mara Teknotafis ataupun kita panggil GTC lah, short form dia. Jadi pada petang ini saya akan menerangkan berkenaan dengan apakah program Teknotafis ni dan siapa kita punya kumpulan sasar kita dan bagaimana perjalanan program ini berjalan dan juga apakah yang kita akan cuba capai daripada program yang nak kita jalankan inilah, yang ini Teknotafis. Jadi seperti yang saya kata tadi, bahawa Giat Mara Pulau Pinang telah diberi mandat daripada pihak ICU Pulau Pinang dengan memberikan peruntukan bagi kita untuk menjalankan program Teknotafis ini untuk selama 3 tahun. Dan antara yang tahfiz yang terpilih adalah tahfiz Al-Aqsa, dan kita menjangkakan bahawa kita merancang bahawa Teknotafis ini akan kita mulakan pada bulan Julai, pada awal bulan Julai tahun 2021 ini, pada tahun inilah. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, program Teknotafis ini kita menjalankan berdasarkan program kemahiran kepada pelajar-pelajar tahfiz yang masih lagi belajar di pusat tahfiz tersebut. Jadi antara khusus yang kita tawarkan dan kita akan jalankan di pusat tahfiz Al-Aqsa ni adalah khusus kemahiran bakery and pastry dengan sijil pentaulihan sijil profesional Giat Mara dan juga sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Bermakna pelajar yang mengikuti program ini berpeluang untuk mendapat pentaulihan sijil, dua sijil yang kita akan berikan jika tamat pembelajaran sepenuhnya, iaitu sijil profesional Giat Mara dan juga sijil kemahiran Malaysia tahap 2 di dalam khusus bakery and pastry. Jadi bakery and pastry ini termasuklah juga dengan pembuatan roti, kek, produk-produk pastry, dan juga beberapa bentuk program masakan western yang kita akan beri tambah nilai dalam khusus tersebut. Dan khusus yang kita jalankan ini, dia akan mengambil masa selama setahun, yang mana kita perlu memenuhi keperluan ataupun memenuhi memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Giat Mara dan juga pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, bahawa kita mesti melengkapkan latihan sebanyak 924 jam, iaitu bila kita menjadualkan perjalanan program ini di Pusat Tahfiz Al-Aqsa, kita dapati ia mengambil masa selama setahun. Jadi program ini, pemilihan peserta adalah berdasarkan pada
umur yang mesti tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak lebih daripada umur 40 tahun lah. Dan saya percaya tidak ada lagi pelajar yang lebih umur 40 tahun lah di Tahfiz Aqsa ni. Jadi cuma pelajar yang terpilih ini akan perlu umur melebihi 15 tahun. Mana 15 tahun dan ke atas. Mana melepasi PT3, Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Jadi kita buat untuk tahun yang pertama ini, kita hanya mengambil peserta seramai 15 orang sahaja. Dan antara 15 hingga 20 orang sebenarnya. Maksimum yang kita boleh ambil adalah sehingga 20 orang. Tapi kita kena melihat dulu keadaan bengkel yang akan kita bangunkan nanti. Kalau keluasan itu membenarkan untuk kita menjalankan sehingga 20 pelajar, maka kita akan ambil sehingga 20 pelajar lah. Bergantung kepada ketetapan penjarakan bagi norma baru dalam PKP yang sedang kita lalui ini. Jadi program ini akan dijalankan di Tahfiz Aqsa, di pusat tahfiz tersebut, yang mana kita akan bangunkan satu bengkel, mana kita akan buat satu kerja-kerja renovasi lah di pusat Aqsa, yang mana kita akan sediakan semua peralatan, keperluan bagi menjalankan program tersebut. Yang mana kita pun pada perbincangan yang pertama dengan pihak Aqsa, bahawa kita bersetuju untuk kita buat satu kerja-kerja renovasi di bahagian tak silap saya di sebelah library, yang mana kita akan buat satu renovasi untuk bengkel latihan tersebut. Jadi di situ kita akan menyediakan semua, meletakkan semua peralatan, keperluan latihan yang diperlukan, termasuk juga tenaga pengajar. Kita akan sediakan kesemuanya. Maksudnya daripada tenaga pengajar, bengkel, keperluan alatan, bahan latihan dan beberapa keperluan-keperluan lain bagi sepanjang kita menjalankan program tersebut. Bermakna dan pelajar-pelajar yang terpilih adalah menjalankan program, mengikuti program ini secara percuma. Mana secara percuma, tanpa perlu membayar bahan latihan dan sebagainya. Cuma mungkin dari segi bayaran pensijilan bagi untuk mendapatkan sijil SKM dan sedikit bayaran yang berkaitan dengan dokumentasi mungkin akan dikenakanlah sebab pembayaran tersebut tidak termasuk dalam peruntukan yang disediakan oleh pihak ICU Pulau Pinang. Iaitu kami anggaran bagi pembayaran itu lebih kurang 150 hingga 200 sepanjang setahun. Maknanya bayar sekali itulah. Boleh dibayar secara berkala, maknanya bayar 2 kali atau bayar 3 kali. Tapi yang penting adalah pembayaran pertama adalah sebanyak RM100 untuk kita daftar pelajar bagi persijilan SKM tahap 2. Manakala yang RM50 ataupun RM100 lagi, kita boleh buat bayaran pada bulan berikutnya ataupun seterusnya bagi kerja-kerja untuk membangunkan fail pembelajaran pelajar-pelajar yang terpilih nanti yang akan ikut program kita. Jadi kita juga berbesar hati dengan penerimaan daripada Tahfiz Aqsa, dan begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada mudir Tahfiz Aqsa iaitu Ustaz Muhammad Amin bin Kasim yang bersetuju untuk sama-sama kita menjalankan program inilah. Jadi antara tujuan kita menjalankan program ini adalah untuk memastikan bahawa lepasan pelajar tahfiz bukan saja akan mendapat akademik aliran tahfiz agama diniah dan juga akademik SPM, tapi juga kita lengkapkan mereka dengan
kemahiran-kemahiran bagi apa yang kita akan jalankan ini, yakni kemahiran membuat pastry, bakery and pastry. Jadi roti dan sebagainya lah, kek dan sebagainya. Jadi mengikut daripada perancangan kami bahawa pelajar-pelajar tersebut akan menjalani selama setahun, dan kelas yang kita akan jalankan setiap Sabtu dan Ahad. Dan kita faham bahawa pihak Tahfiz juga mempunyai kekangan masa bagi pelajar-pelajar untuk mengikuti kelas tersebut. Sebab pada hari-hari yang biasa, antara bermula daripada Isnin hingga Jumaat, saya dipahamkan penuh dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran, sama ada aliran akademik ataupun aliran tahfiz. Jadi dalam perbincangan yang kami jalankan bersama pihak tahfiz, kita bersetuju untuk kita jalankan kelas tersebut pada setiap hari Sabtu dan Ahad selama 6 hingga 8 jam sehari, dan juga di hari-hari lain jika ada masa-masa yang terluang atau yang berpeluang untuk kita mengadakan kelas tersebut. Ini untuk memastikan selama setahun perjalanan program ini kita mencapai jumlah jam yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran sebanyak 924 jam. Itu antaralah keperluan yang perlu dipenuhi ataupun perlu dicapai oleh setiap pelajar yang mengikuti program inilah. Okay. Jadi antara kelebihan dari program ini adalah antaranya yang pertama, sudah tentulah dari segi kemahiran yang pelajar akan dapat. Kita sangat yakin bahawa selepas pelajar ini mengikuti program kita, mereka akan mahir untuk membuat produk-produk roti, pastry dan juga kek, dan juga beberapa masakan ala barat lah, ini western, terutamanya seperti spaghetti, pizza dan sebagainya tersebutlah. Itu antara produk-produk western yang kita akan ajar lah. Jadi kita juga antara kelebihan yang kedua adalah persijilan. Bukan saja satu sijil yang diberikan, tapi kita akan memberi 2 jenis sijil seperti saya cakap tadi, iaitu sijil profesional Giat Mara dan juga sijil SKM, ini sijil Kemahiran Malaysia, yang mana sijil ini diiktiraf oleh JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, dan juga diiktiraf oleh pihak industri sekitar, industri yang terlibat lah. Bermakna peluang untuk pelajar-pelajar ini untuk bekerja di sektor awam ataupun bekerja di sektor swasta sangat cerah lah di dalam bidang tersebut. Dan begitu juga untuk mereka ini untuk menyambung pembelajaran. Jika selepas habis daripada pembelajaran tahfiz, lalu tahfiz diniah dan juga akademik, jika mereka untuk nak memilih menyambung pembelajaran dalam aliran kemahiran, yang ini bakery and pastry, mereka boleh sambung pembelajaran tersebut di Giat Mara Berdekatan, iaitu yang kalau tahap 3 ni kita hanya ada di Giat Mara Putrajaya. Tapi pelajar ini juga boleh sambung di institut-institut kemahiran lain seperti institut institut kemahiran di bawah Jabatan Buruh, di mana mereka boleh mengambil aliran bakery pastry ini di tahap diploma, dan seterusnya menyambung pelajaran bagi ambil persijilan BTO yang kita panggil sebagai Vocational Training Officer. Yang mana BTO ni sangat penting bagi mereka yang budak-budak ni nanti untuk jika berminat untuk menjadi tenaga pengajar di dalam bidang kemahiran. Begitu juga pelajar-pelajar ini juga, yang keempat kelebihan yang mereka akan dapat adalah, yang pertama adalah mereka ini akan dianggap sebagai anak mara. Okey. Setelah mereka mengikuti pembelajaran ataupun program teknotahfiz ni yang dijalankan oleh di bawah Giat Mara, peserta yang tamat pembelajaran ini sepenuhnya,
akan dianggap sebagai anak mara. Yang mana mereka ini dianggap sebagai pelajar lepasan mara lah. Yang mana kelebihan yang paling ketara adalah yang pertama, mereka amat mudah untuk sambung pembelajaran di bawah mana-mana institut mara yang yang berkaitan. Dan juga mereka juga, jika mereka ini berminat untuk menjadi usahawan, kita pihak Giat Mara juga mempunyai dana untuk pembangunan usahawan, dan juga MARA juga mempunyai dana untuk pembangunan usahawan, yang mana mereka peserta lepasan teknotafis ini boleh memohon pakej pembangunan usahawan ini sama ada secara grant, pinjaman atau sebagainya. Jadi dia lebih mudah. Yang mana pihak MARA atau Giat Mara bila melihat mereka ini adalah anak MARA, mana kelulusan tu lebih mudah dan prosesnya pun lebih cepat. Dan kita juga mengadakan program pembangunan usahawan dengan kita mengadakan program mentor, dan juga kita mengadakan program kita panggil pemantauan pembangunan usahawan untuk memastikan mereka ini berjaya menjadi usahawan seterusnya. Jadi dalam sepanjang program teknotafis ini juga, dalam sistem pembelajaran selama setahun itu, kita juga akan masukkan beberapa nilai-nilai keusahawanan kepada mereka. Kita akan ada modul pembangunan usahawan di situ, yang mana kita akan bangunkan, dan pada masa yang sama kita juga ingin bekerjasama dengan pihak Tafiz Aqsa bahawa kita juga ingin membuat aktiviti keusahawanan berkaitan dengan bakery and pastry ini di kawasan pusat Tafiz tersebut. Mungkin masa akan datang ini kita akan letaklah tempat jualan hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh peserta-peserta tersebut, peserta teknotafis ini, untuk kita jual untuk bagi mendapatkan dana kepada pusat Tafiz dan juga kepada pelajar-pelajar yang menyertai program teknotafis ini. Jadi begitulah sedikit berkenaan dengan program teknotafis. Dan jadi saya dipahamkan bahawa dalam sesi ini saya diberi peluang untuk memberi taklimat tentang perkara ini, yang mana saya dipahamkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah antara waris-waris yang terpilih yang diberi peluang atau diberi diberi tawaran kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sama ada untuk memasuki program ini atau tidak. Jadi saya berharap tuan-tuan bersetuju untuk membenarkan anak tuan-tuan untuk mengikuti program tersebut, kerana saya lihat kelebihan dan juga dari segi kemahiran yang mereka akan dapat, saya rasa adalah satu nilai yang sangat besarlah kepada mereka. Dan cuma selama setahun tu saya rasa mungkin ibu bapa waris perlu bersabar, sebab kita mungkin ada mengambil masa yang lebih sedikit daripada anak tuan-tuan dan puan-puan yang pada Sabtu dan Ahad. Tetapi kita juga dah berbincang dengan pihak Tafiz Aqsa bahawa cuti bulanan yang diberikan kepada pelajar sama ada untuk balik sebentar ke rumah sebagainya, kita akan beri pelepasan lah. Cuma pada masa yang sama kita akan cuba memaksimalkan peluang masa yang ada untuk kita jalankan kelas tersebut, untuk memastikan kita mencapai jumlah 924 jam yang kita perlu habiskan selama setahun tersebut. Okey, itu saja daripada saya buat masa ini dulu. Jadi saya beri peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk jika ada soalan ataupun jika ada perkara-perkara yang perlu saya jelaskan lebih lanjut, bolehlah tuan-tuan unmute mic tersebut dan boleh buat tanyalah soalan-soalan yang mungkin saya akan cuba jawab. InsyaAllah. Silakan.
Ada soalan ya? Assalamualaikum Cik Saiful. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya, kalaulah sekiranya peserta yang bersetuju untuk daftar tapi dia tidak mengikuti kursus ni ataupun kelas ni dengan jumlah jam yang ditetapkan. Dia akan kira macam mana tu? Dia ada minimum dia ke atau dia nak penuh? Okey. Jumlah jam yang kita sebutkan 924 jam tu adalah secara average yang perlu kita capai. Tapi minimum yang perlu dicapai adalah sebanyak 850 jam sehingga kalau diikutkan sehingga 1000 jam lah. Tapi secara puratanya adalah 924 jam. Kita memang sebelum ni kita memang ada menjalankan program yang sama, cuma nama je berlainan di sekolah-sekolah biasa. Memang ada beberapa pelajar yang mungkin tidak dapat hadir dan sebagainya disebabkan perkara-perkara tertentu. Tapi kita akan pastikan kita akan buat kita buat kelas gantian pada mereka lah. Sama ada kelas gantian tu secara amali atau secara teori untuk memastikan waktu jam yang mereka perlukan tu cukup. Dari segi kehadiran dan sebagainya kita akan update sepatutnya lah. Tapi kita berharap pelajar-pelajar dapat untuk memenuhi jumlah jam yang kita tetapkan lah. Ada soalan lain? Okay, adakah saya menjawab insyaAllah? Jadi sebaiknya kalau boleh jangan kurang daripada 800 jam lah. Dan selalunya cikgu yang mengajar ni dia akan maklum. Jika dia lihat jumlah jam tu nampak macam tak boleh nak capai, dia akan maklum dan dia akan buat susunan lain lah untuk pastikan dia akan capai jumlah jam tersebut. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, anak saya berumur 13 tahun. Kalau dia berminat untuk menyertai program ini, bolehkah tak? Kalau kita minimum 15 tahun dan ke atas, Puan. Bermakna kalau dia masih umur 13 tahun, mana dia kena tunggu 2 tahun lagi lah. Kohort yang ketiga tu dia boleh masuk lah insyaAllah pada tahun yang ketiga tu. Okay, mana kita boleh sediakan slot siap-siap lah bagi dia insyaAllah. Okey, terima kasih. Untuk pengetahuan semua bahawa umur ni memang adalah ketetapan daripada Giat Mara Malaysia. Tapi pihak JPK, dia tahap umur tu masih boleh kita runding. Jadi kita akan tengok nanti jika faktor umur ni menjadi satu kekangan bagi pihak Tahfiz Aqsa, kita akan cuba buat rayuan kepada pihak JPK lah, Jabatan Pembangunan Kemahiran, berkenaan faktor umur tersebut. Tapi untuk buat masa ni, mana-mana peserta yang perlu yang berminat dan untuk menyertai, mohon saja dahulu. Walaupun faktor umur tadi 13 tahun, tapi kita akan tapis dahulu jika ada kekosongan selepas umur 15 tahun dan ke atas itu dah dipenuhi. Jika ada kekosongan, kita akan cuba buat rayuan lah untuk mana-mana peserta yang memohon di bawah umur 15 tahun lah insyaAllah. Dan untuk makluman, pelatihan ni kita jalankan dengan format Giat Mara iaitu 80% hingga 90% adalah amali. Mana dia buat kerja amali lah. Manakala 10 hingga 15% adalah teori. Jadi pembelajaran teori ni tak begitu tinggi lah, rendah sangat.
Jadi dia lebih kepada hands on lah, mana praktikal lah. Buat tu, mana kalau buat tu bukan secara teori tapi buat secara amali, secara sendiri, buat secara live, dan bahan-bahan pun kita berikan bahan latihan yang sebenar, bukannya tipu-tipu ke, portion kecil ke, tak. Kita bagi kalau buat roti menggali tu contoh besar, mana kat di kedai tu banyak persatu lah mereka akan belajar buat. Kita tak ada buat simulasi atau sebagainya, kita akan buat sebenarnya. Itu antara konsep Giat Mara lah. Jika ada soalan lain, Selama? Mungkin kalau bukan soalan kepada saya, mungkin soalan kepada pihak Tahfiz Aqsa, kepada Puan Marsitah pun boleh, insyaAllah. Assalamualaikum Cik Saiful. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya saja. Untuk calon SPM 2021 sekarang ni kan? Ya. Okey kan, dijangkakan mungkin SPM akan dijalankan pada tahun depan. Jadi jadinya kalaulah pelajar SPM ni dia ikut sama, makna kata memang dia kena ikut penuh, dan dia nampak macam agak mengganggu dia punya ni tak, preparation untuk SPM. Lepas tu waktu dia nak ambil SPM peperiksaan sebenar nanti, ataupun nanti kita boleh anjalkan sedikit jadual khusus untuk mereka ni yang untuk SPM saja, kita akan top up waktu lain atau macam mana? Okey, ini antara isu yang paling ketara lah yang kita telah kita bincangkan juga dengan pihak Tahfiz. Jadi sebenarnya kita cuba target pelajar-pelajar yang tingkatan 4. Kalau boleh majoriti tu daripada tingkatan 4 atau tingkatan 3 lah. Bagi tingkatan 5 ni memang antara kekangan dia adalah itulah sebab masa untuk pembelajaran mereka untuk menghadapi SPM tu sangat ketat. Terutama sekali bila nak lagi sebulan atau 2 bulan menghadapi proses SPM, tentu ada tuition dan sebagainya, yang mana selalu kadang-kadang tuition tu berlaku pada Sabtu dan Ahad. Jadi kita dapati kalau mereka ni mengikut tuition tersebut pada Sabtu dan Ahad untuk sebulan atau 2 bulan, kalau kita nak buat jadual anjalan tu, mungkin tempoh untuk dia nak completekan untuk selama setahun tu mungkin tidak akan dapat dipenuhi. Jadi memang agak sukar lah, kecuali jika pihak Tahfiz Aqsa boleh menggantikan waktu lain untuk kita jalankan program kelas Bakri FSD ni lah. Itu masih di bawah perbincangan lanjut pihak kami dengan pihak Tahfiz nanti. Tapi pada dasarnya saya lihat mungkin agak sukar lah, sebab pelajar nak menunggu pada SPM, pada masa sama nak menjalani latihan tersebut. Sama sekali pada Sabtu dan Ahad ni selalunya waktu mereka untuk memenuhi seperti membuat homework dan sebagainya. Jadi kalau mereka mengikuti tuition, malam kena ada membuat kerja sekolah dan sebagainya, mungkin masa untuk dia mengikuti kursus ni mungkin agak tak, kita lihat macam tak boleh lah. Jadi kita takut itu akan berlaku lah. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tempoh setahun tu maksudnya Julai 2021 hingga Julai 2022? Ya. Kita walaupun kita kata kita mula pada Julai, tapi kita nak masih bergantung kepada keputusan daripada pihak JBK untuk pentauliahan. Kita mungkin selalunya pentauliahan kita ni mengambil masa selama 3 bulan daripada mula permohonan. Yang mana bila kita mula buat permohonan,
pihak JPK ni akan datang ke pusat latihan tersebut, yang ni di Tafiz ni, untuk lihat bahawa semua bengkel dan alatan sudah lengkap, baru mereka akan bagi pentauliahan. Yang mana kita pihak Giat Mara akan mohon pusat Tafiz ni sebagai pusat latihan cawangan bagi Giat Mara, supaya budak-budak yang pelajar-pelajar yang mengikuti program ni boleh ditauliahkan pensijilan SKM lah. Jadi saya menyangkakan kita bermula pada Julai, tetapi secara officialnya permulaan untuk pentauliahan tu akan bermula pada bulan paling awal saya menyangkakan dan bulan Oktober lah, awal Oktober ataupun November. Tapi pada bulan Julai tu kita dah boleh buat introduction lah, latihan kepada pelajar yang pertama ni, supaya ada kelebihan sikit lah pelajar yang mula-mula ni, dia dapat hands on awal dulu sebelum masuk kepada kelas yang sebenar. Makna dia kita akan bermula pada Oktober 2021 dan akan tamat pada 2022 Oktober lah, insyaAllah. Ada soalan lain, insyaAllah? Jadi tenaga pengajar yang kami lantik nanti, dia masa pengajaran tenaga pengajar ni memang kita akan buat very flexible lah. Jika kelas tu perlu dijalankan pada waktu malam, dia akan datang untuk mengajar pada waktu malam. Jika dia perlu mengajar pada waktu pagi, dia akan datang pada waktu sesi pagi, atau jika petang, sesi petang lah. Begitu dengan hari lah. Jika dalam hari bekerja tu ada cuti umum, yang mana pelajar peserta tidak balik, mana kita akan tumpukan pada hari tersebut lah, kelas tersebut, supaya kita dapat penuhi jumlah jam tersebut, supaya pada penghujung nanti ada masa untuk pelajar-pelajar untuk buat persiapan lah, sama ada dari segi pembelajaran di Tafiz ataupun pembelajaran akademik, insyaAllah. Cik Saiful, Ya, nak saya. tanya, dari sudut pemakaian peserta, dia ada pemakaian khas ataupun biasa je? Pemakaian ni kita tak begitu ketatkan lah. Terpulang kepada pihak Tafiz untuk tetapkan, tapi kita ada berilah t-shirt untuk pelajar. Kita bagi sepasang lah t-shirt pelajar, mana untuk peserta perempuan kita buat bagi t-shirt muslimah lah, lengan panjang, labuh dan sebagainya. Yang lelaki kita bagi t-shirt lengan pendek lah. Dan juga apron dan sebagainya tu dengan baju chef tu kita akan sediakan, insyaAllah tak jadi masalah dalam waktu pembelajaran. Okey. Mana kalau dari segi program ni, insyaAllah semua kita kebanyakannya hampir 99% kita sediakan lah. Cuma dari segi waris-waris ni adalah lebih kepada komitmen. Komitmen untuk sepanjang setahun tu lah. Jelah memang agak nampak macam agak ketat, agak pack dari segi masa, tapi saya rasa dari segi impak dan juga hasil yang mungkin akan dapat oleh anak tuan-tuan perempuan ni,
saya rasa sangat berharga lah untuk mereka selepas habis pembelajaran mereka di Pusat Tahfiz Aqsa nanti. Sebab pengalaman kami yang kami telah buat di sekolah-sekolah KPM, tapi di atas nama lain lah, di sini kita sebut Tekno Tahfiz. Kalau di sekolah KPM kita pernah jalankan, kita panggil Giat Mara Vocational Training Hub GVTH untuk budak-budak, tapi ini lebih kepada budak-budak yang ketinggalan pembelajaran lah. Kita lihat mereka ni kita dapat improve ataupun kita boleh bangunkan dia punya sasiah dia dan juga komitmen mereka terhadap pelajaran. Alhamdulillah rekod yang kami buat sepanjang lebih daripada 6 tahun dengan pihak sekolah, secara puratanya 60 hingga 70%. Sebelum ni yang tak dijangkakan akan lulus SPM, dia lulus SPM. Walaupun kita bukan mengajar akademik, tapi dari segi mereka mengikuti program tu, dia akan nampak lebih jelas dan mereka faham dan mereka lebih faham untuk tumpukan juga perhatian dalam akademik. Dan dari segi disiplin pun saya lihat dari segi rekod yang kami ada, lebih daripada 85%, 90% lah dapat memenuhi kehadiran sekolah, capai sehingga 85 hingga 88% kehadiran di sekolah. Mana program ni kalau di sekolah KPM ni memang sangat berkesan lah. Sebab tenaga pengajar kami bukan saja mengajar kemahiran, pada masa sama dia juga mengajar juga modul keusahawanan dan juga kita juga ada juga mengajar modul motivasi lah untuk peserta pelajar-pelajar tersebut, insyaAllah. Jadi kalau dari segi pengalaman saya, khusus bakery and pastry ini dia tak berat lah, dia tak beban dari segi pembelajaran kalau dibandingkan dengan kursus-kursus lain seperti motosikal, otomotif, aircon yang agak berat. Yang ini lebih santai dan lebih, kata orang tu, lebih mudah lah dan lebih ringan. Jadi saya tak nampak lah pelajar yang peserta ni akan rasa beban. Dari segi ni cuma dari segi komitmen mereka untuk meluangkan masa sahaja, insyaAllah. Okay, kita target untuk habiskan program untuk kita sesi takliman ni sehingga 3.30. Jika ada soalan-soalan lain, mungkin insyaAllah. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan mungkin kita boleh tamat lebih awal lah, insyaAllah. Jika ada soalan lain kepada Puan Masitah ke, ataupun soalan tentang ICU ke. Cik Saiful. Ya. Cik Saiful. Ya, saya. Ya, Puan Rosita. Nak tanya, tadi Cik Saiful ada bagi tahu berkenaan dengan jumlah jam untuk mengikuti kursus ni. Tadi Cik Saiful ada maklumkan berkenaan jumlah jam untuk mengikuti kursus ni. Contohnya, sekiranya anak saya mengikuti kursus ni bermula awal
contoh kata 13 tahun yang tadi tu, sebab Hmm. saya ingat nak bagi anak saya bermula berumur 13 tahun. Jumlah jam tu boleh campur kepada ikut tahun dia, macam 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Macam tu boleh tak untuk anak saya mengikuti program ni? Oh, maknanya Sebab saya takut lebih panjang lah. Lebih panjang lah. lebih panjang. Oh, yang tu tak boleh Puan. Contohnya oh tak boleh. Sebab Dia mesti setahun kena cukup juga. dia tak boleh lebih daripada setahun sebab yang pertama kos lah, kos pembelajaran, sebab dia ada bahan latihan dan sebagainya. Kita ada allocation ikut jumlah pelajar. Kalau ikut jumlah pelajar yang kami kena latih adalah sebanyak 75 orang sebenarnya. Kalau ikutkan kita maksimal 3 tahun, hingga kalau kita boleh buat penjimatan, mungkin kita boleh buat program sehingga 4 tahun dengan Pusat Tahfiz Aqsa. Maknanya kita akan ada 4 grup pelajar untuk kita hasilkan lah dalam untuk program ni. Jadi saya tak nampak bahawa anak Puan yang daripada umur 13 tahun perlu ikut sehingga 3 tahun sebab pembelajaran yang dia akan lalui tetap sama. Jadi mungkin akan menjemukan dia lah. Dia takkan setiap tahun kedua pembelajaran lain, cara lain tak. Dia tetap sama. Okey, terima kasih. Sama. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya bagi peluang pada Puan Masita jika ada apa-apa untuk sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Silakan Puan Masita. Ustazah. Baik, terima kasih Encik Saiful. Jadi saya mewakili pihak Mak Tahfiz Aqsa, khususnya mudir Ustaz Muhammad Amin. Okay. Nak ceritanya bahawa tawaran ni bukan satu yang mudah lah nak dapat lah. Okay, dia melibatkan peruntukan yang besar, kemudian melibatkan peluang jangka masa panjang. Kalau kita nak tengok sijil yang kita akan peroleh pun 2 dah, iaitu sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan juga sijil profesional Giat Mara Malaysia. Jadi bagi saya sijil ni sangat tinggi nilainya. Okey, minta maaf lah. Okey, jadi saya mengharapkan agar waris dapat memberikan pertimbangan sewajarnya supaya kita punya program ni dapat dilaksanakan dengan lancar lah. Okey, sekiranya tiada sambutan daripada pihak waris, makanya program ni akan tergendala. Jadi sayanglah sebab peluang yang dia beri ni memang sangat menguntungkan, terutamanya kepada anak tuan-puan sendiri dan secara tak langsung kepada pihak Mak Tahfiz Aqsa. Jadi bila anak tuan-puan diberi peluang dalam masa menuntut ilmu di Mak Tahfiz Aqsa, kemudian dapat membuat sijil yang agak bermakna ni, memang sangat bermakna nilainya. Jadi itu satu peluang penjimatan masa sebenarnya. Dan bagi saya sebenarnya apabila pelajar ni dia ada satu perkara yang melibatkan kemahiran dan dia minat benda tu, okey. Dan insya-Allah saya pastilah dan yakin pihak Mara ni akan lakukan yang terbaik. Jadi pelajar ni mungkin pada awalnya mungkin tak berapa minat, tapi bila dah dapat lihat hasil depan mata sebab dia buat praktikal ni secara real, bukan simulasi, makanya pelajar tadi akan minat dan akhirnya dia akan membentuk kepada disiplin diri pelajar tu sendiri. Okay, dia maksudnya dia akan belajar menumpukan perhatian kepada praktikal, kemudian dalam masa yang sama membentuk disiplin diri dia untuk fokus kepada benda yang lain juga, akademik, hafazan dan seterusnya. Jadi dia akan jadi pelajar yang orang kata betul-betul menghargai masa yang ada. Masa ni memang agak pack, tapi kalau dipandu dan dia dapat sokongan daripada mak ayah, kemudian pelajar tu sendiri ada kesedaran, dia sebenarnya akan jadi pelajar yang lebih berkualiti, insya-Allah. Itu harapan daripada pihak sekolah. Jadi atas pertimbangan ini jugalah memang kita terima tawaran daripada pihak Giat Mara ni. Okay, sebab sekolah nak bagi benda macam ni memang tak mampu. Jadi bila dapat peluang macam ni, kita cuba manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum sekolah terima ni pun kami memang berdoa lah, moga-moga Allah tunjuk jalan kan, yang mana satu pilihan yang tepat
walaupun pastinya tak semua akan setuju dengan program ni. Tapi harap selepas dapat taklimat ni, dah dengar taklimat ni, boleh buat istikharah, buat pilihan yang terbaik. Dan Ana doakan semoga sama-sama dapat buat pilihan yang terbaik lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Encik Saiful kerana sudi memberi taklimat, meluangkan masa untuk bantu pihak Ma'atafi Asa memberi penjelasan yang lebih tentang program Tekno ni. Okay, terima kasih. Dan terima kasih jugalah kepada semua waris yang sudi hadir serta mengambil bahagian dalam sesi soal jawab, insyaAllah. Baik, minta maaf, ada hal sikit tadi. Okey. Terima kasih Ustazah Masita. Seperti yang Ustazah Masita tadi terangkan berkenaan dengan itulah, sebenarnya pihak Giat Mara kita dah pergi ke banyak pusat-pusat tahfiz sebenarnya. Kita dah tahfiz dan kita dah buat pemilihan dan kita dapati tahfiz Aqsa ni antara yang terbaiklah untuk kita bekerjasama. Dan untuk dari segi jangka panjang, ia adalah satu program yang sangat bernilai lah, terutama kepada pelajar-pelajar tahfiz. Cuma seperti biasa, memang komitmen tu memang perlu diberikan sedikit lebih berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain sepanjang setahun tersebut. Dan saya pasti dan saya yakin insyaAllah dengan doa daripada pihak waris, daripada ibu bapa, guru-guru dan juga pihak tahfiz, insyaAllah pelajar-pelajar ini akan dapat memberi komitmen dan juga memberi kesungguhan dalam pembelajaran kemahiran ini, insyaAllah. Sebab saya lihat agak rugi sangat jika mereka ni bila program ni memang sudah dijalankan di Pusat Tahfiz Aqsa, tapi pelajar Tahfiz Aqsa tidak mengambil peluang bagi untuk mendapatkan pembelajaran kemahiran. Sebab pada saya kemahiran ni bukan saja untuk kerjaya, tapi juga untuk diguna pakai ataupun untuk kegunaan atau kelebihan bagi sepanjang hidup mereka lah nanti kelak. Setidak-tidaknya jika mereka balik di rumah pun mereka dah mempunyai kemahiran untuk buat produk-produk bakery and pastry mereka sendirilah. Saya kalau pengalaman saya kalau berkenaan kursus ni, dalam 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama tu mereka dah pandai dah untuk 1-2 produk lah, roti atau sebagainya. Jadi saya lihat sangat dan sebenarnya kenapa kami memilih bakery and pastry ni, kenapa tidak kursus lain? Yang pertama dia memang sangat light lah, sangat ringan dari segi pembelajaran, komitmen pun tak begitu tinggi dari segi pembelajaran. Dan pada masa yang sama, ia merupakan sebenarnya satu bentuk kita boleh katakan jihad jugalah kepada umat Islam kita, yang kita lihat usahawan-usahawan dalam bentuk bakery and pastry ni di kawasan kita ni sangat kurang. Dan kalau boleh saya sangat berharap keluaran daripada pelajar-pelajar tahfiz ni boleh menjadi usahawan bakery and pastry, yang mana saya pasti akan memberi keyakinan lebih kepada masyarakat umum lah. Dan kita sangat Giat Mara ni, kenapa kita tubuhkan Tekno Tahfiz ni? Sebab yang pertama, kita nak tingkatkan imej tahfiz, pusat-pusat tahfiz, bahawa pusat tahfiz ni adalah bukan sahaja dari segi diniah dan agama, tapi juga ia juga menekankan tentang kemahiran hidup, insyaAllah. Jadi saya harap pihak waris boleh teruskan doa dan juga mungkin boleh buat solat istikharah dan sebagainya, ataupun mendapat pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang lain, bagaimana sama ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan harus mengikuti program ini atau tidak. Bagi pihak Giat Mara, bagi kami hanya ingin memastikan bahawa peserta yang akan mengikuti program ini mendapat skill kemahiran yang sepatutnya lah, semaksimal yang boleh. Bagi pihak Giat Mara, komitmen kami insyaAllah untuk memastikan
peserta yang mengikuti program ini akan mendapat semaksimal yang boleh dalam program kemahiran yang akan kami jalankan. Kami akan sediakan tenaga pengajar yang mahir, berpengalaman. Di samping itu kita akan sertakan juga dengan program-program lain yang lebih berkesan untuk pelajar-pelajar tersebut, insyaAllah. Jadi saya buka 1-2 soalan terakhir sebelum kita ada lagi 2 minit. Jika ada apa-apa soalan lain yang mungkin nak ditanyakan kepada saya ataupun Ustazah Masita, insyaAllah. Okey, baik. Jika tak ada, jadi insyaAllah sesi perjumpaan kita ni saya telah rakam. InsyaAllah nanti saya akan sharekan rakaman ini kepada Ustazah Masita. Dan jika ada kalangan waris yang hadir pada hari ini ataupun yang tidak ada, bolehlah ambil nanti rakaman ini untuk lihat kembali dan untuk memahami apa-apa maklumat yang ada. Pada masa sama, tuan-tuan perempuan pihak waris boleh menghubungi saya terus. Boleh dapatkan nombor telefon saya daripada Ustazah Masita dan boleh menghubungi saya sama ada call saya terdirect ataupun WhatsApp saya jika ada maklumat-maklumat ataupun info-info yang diperlukan atau soalan-soalan lainlah yang mungkin pada hari ini tak dapat ditanyalah. Baik. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada pihak Tahfiz Aqsa, terutama sekali pihak Mudir, Ustaz Muhammad dan juga Puan Ustazah Masita, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada waris-waris yang dapat bersama pada petang ini meluangkan masa. Saya tahu pada cuti ini dapat meluangkan masa sedikit dengan kami untuk beri sesi taklimat ini. Dan juga kita doalah bersama-sama mudah-mudahan usaha yang kita cuba buat ini akan memberi kebaikan dan juga impak yang positif kepada pelajar-pelajar tahfiz dan juga pusat tahfiz itu sendiri, insyaAllah. Itu sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.